lagu kita nyanyi pula. Dengan ada gitar, dengan ada muzik, panggil artis. Panggil artis. Panggil ustaz ceramah lah pun. Maknanya jadilah keluarga yang bahagia. Ni. Saya kena sekali pengalaman bahawa Tok Iman jemput saya. Masa saya duduk di Kuala Bergat. Pergilah suruh majlis kahwin. Saya pun pergilah, bawa anak isteri pergilah. Pergi. Duduklah depan sikit, makan. Saya tak perasan yang belakang tu ada speaker box besar. Belakang saya. Anak dia, saya tengah makan separuh. Dia buka lagu Allah. Saya duduk depan kali. Oh, mangat ustaz dengar. Makan bebek kurang bol lagi. Kacau tengok sakit telinga satu hal. Malu kok kita pakai jubah serban dengar lagu kok pula. Okey, baik. Dah jumpa lah. Dan di bawah maksiat bid'ah. Dan bid'ah itu di bawah maksiat kufur. Bid'ah ni sangat besar dosa dia. Sangat besar dosa dia. Maka kita ni hari ni kita dah ada dah. Allah Ta'ala simpan apa Nabi tinggalkan pengajaran dia, yakni sunnah Nabi. Ikut sunnah, jangan ikut perkara-perkara bid'ah. Kalau bid'ah akidah yang besar, macam sandi tu hanya dosa besar saja, tapi taklah bawa kepada kufur. Ada bid'ah yang besar seperti pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Itu memang pahaman-pahaman yang besar, bid'ah yang besar. Dan dia kata, dan bid'ah itu di bawah maksiat kufur. Dan kufur ni satu maksiat juga, tapi bid'ah duduk bawah lagi pada maksiat kufur. Maka kerana yang demikian itu, itulah sah daripadanya taubat daripada zina, dan memutuskan jalan. Maknanya kalau dia bertaubat daripada zina, dia kena tinggal habis dosa-dosa yang lain yang seumpama dengannya. Baik dia kata sama ada dosa mengumpat, ataupun dia kata dosa mengadu domba, atau mengadu-ngadu ni jadi batu api, ataupun dosa menuduh orang berzina dan sebagainya. Dia kena tinggal belaka yang tu, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, dan memutuskan jalan, dan sekaliannya barang yang telah terdahulu daripada segala dosanya, dan dia putuskan, dia akan tinggal dosa-dosa yang dulu dia pernah buat tadi, yang iaitu sudah lemah, yang iaitu ia sudah lemah, yang ia tak mampu dah nak buat tu, pada umpamanya, pada harinya, dan pada ketikanya, pada rupanya. Maknanya dia kena tinggal lah dosa yang dia tak mampu nak buat dah, dengan sebab dia dah tua dah, ataupun dia tak mampu nak buat dah, dia kena tinggal. Bukan tinggal dosa tu saja, bahkan dosa-dosa lain. Hanya kadang-kadang orang yang buat dosa ni, dia banyak dosa mari dalam hati dia, kesalahan-kesalahan yang dia buat. Adakah Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Adakah Allah Ta'ala ni boleh ampun tak saya ni dosa yang saya ni sangat-sangat dosa, saya ni jahat depan Allah dan sebagainya. Kita nak beritahu, taubat ni memang khas untuk orang buat dosa. Kalau orang tu tak buat dosa, tidak dipanggil taubat. Kalau dia tidak buat dosa, maka bila dia buat dosa, dia boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah menceritakan orang yang bertaubat. Ada orang yang bunuh 100 orang, dia bertaubat, Allah Ta'ala terima. Saya baca dulu, yang kita cerita dulu, dia bunuh anak perempuan dia, kemudian dia bertaubat, Allah Ta'ala terima. Kisah Nabi Musa dahulu, ada seorang yang sangat jahat. Bila dia nak mati, dia bertaubat pada Allah, duduk seorang diri. Orang tu pula, dia boleh duduk ke orang ramai, dia jahat sangat. Orang tu dia pula seorang diri duduk situ. Akhir kali mati seorang diri sana. Sebelum dia nak mati, dia kata, aku tidak ada yang lain kecuali Allah Ta'ala. Maka dia mengadu pada Allah, dia minta taubat, Allah Ta'ala terima. Kemudian Nabi Musa diarah oleh Allah Ta'ala menguruskan jenazah dia, dan Allah Ta'ala kata taubat dia sudah diterima oleh Allah. Dan banyak kisah-kisah orang-orang yang bertaubat diterima oleh Allah. Maka yang paling penting, kita kena bertaubat dan yakinlah kepada Allah. Kalau kita bertaubat betul-betul ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima banyak mana dosa sekali mana pun. Selagi mana kita ini tidak kufur, itu pun kalau dia kufur pun, dia bertaubat pada Allah, nak kembali balik pun Allah Ta'ala terima. Yang bimbang mati dalam keadaan tidak bertaubat. Tidak bertaubat dengan di dosa-dosa yang kita ada. Jadi di antaranya lah dosa-dosa besar.
Dosa-dosa kecil ni diampunkan dengan ibadat-ibadat yang kita buat. Seperti kita mari majlis ilmu, dosa-dosa kecil akan terampun. Kita ambil wudu, itu dosa-dosa kecil akan terampun. Kita baca Quran, itu dosa-dosa kecil saja akan terampun. Kita berzikir lepas pada semayang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu 100 kali tu. Yang disebut dalam hadis, kalau ada dosa sebanyak buih di lautan pun Allah Taala ampun. Itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena bertaubat kepada Allah. Taubat nasuha, taubat yang betul-betul. Buktikan kita bertaubat pada Allah. Di antara bukti kita bertaubat pada Allah, yang pertama kena belajar ilmu agama. Kena belajar ilmu agama. Yang kedua, kena tingkatkan amal ibadat kita pada Allah. Mana-mana yang ada tinggal semayang, kena qadha. Mana-mana ada tinggal puasa, kena qadha puasa. Mana-mana yang tak bayar fidyah. Mana-mana ada terambil hak orang, bagi balik hak orang. Mana-mana ada tersalah dengan orang, minta maaf dengan orang. Ini tanda orang tu betul-betul nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak kita kena bertaubat sebab kita banyak dosa, dan dosa besar ada lagi pada diri kita. Nak tahu dari mana? Ustaz tahu mana dosa besar ada pada diri kita? Kata Fudail bin Iyad mengatakan bahawa kalau mu nak tahu dosa besar tu ada ke tak ada dalam tubuhmu, kamu tak boleh buat dua perkara. Dua perkara ni kalau kamu tak boleh buat, ada dosa besar lagi pada diri kamu. Kenapa? Yang pertama, tidak boleh bangun sembahyang malam. Kalau boleh bangun sembahyang malam, ringan saja tubuh. Ringan, boleh bangun sembahyang malam. Pukul 4 bangun, pukul 4 bangun. Pergi kecil je. Bangun tu pergi sembahyang. Angkat takbir, buat amal ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, bangun sembahyang malam yang ni. Amalan orang-orang yang soleh. Kalau orang tu tak ada dosa besar, insya-Allah ringan. Dosa kecil nak buat guna, tidak lari daripada dosa. Dan yang keduanya, tidak mampu berpuasa di siang hari. Hak berat belaka ni, hak berat. Hak berat belaka. Apatah lagi kalau orang tu banyak tinggal sembahyang, itulah kena lagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita mati, sebelum kita mati, kita dah selesai belaka hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala, di samping kita bertaubat. Dan tidak memadai kalau orang tu kata bertaubat dah daripada dulu tinggal semayang, ni nak semayang dah. Dalam waktu yang sama dia tidak mengqadhakan semayang dia hak dulu. Dia kena mengqadhakan semayang dia hak dulu-dulu yang dia pernah meninggalkan dia. Kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu masa orang nak buat khianat Hasan Basri, orang yang jahat buat khianat, buat zalim, siapa orang kapur ni kenal dia, kenal dengan jahat. Ada buat kenal dengan baik, ni kenal dengan jahat. Sebut nama dia orang takut. Sebab dia sangat jahat. Akhir sekali tak ada arah ngak, dia kata buat jahat ke tok guru kali. Zaman yang orang malu kepada tok guru, zaman ni orang tak malu dah. Maknanya ustaz lalu dia tu dah agak dudung situ. Jadi nak beritahu, dalam keadaan dia kata tak ada orang dah, dia kata habis dah aku buat jahat. Habis orang kampung kenal belaka dah tu. Siapa dah buat jahat lagi? Tinggal ingat tok guru seorang dah buat jahat. Nama tok guru tu Hasan Basri. Dia pun tak ada arah gini, nak buat jahat ni kena duduk depan sekali. Dia pun masuk dalam kuliah duduk depan sekali. Bila dia duduk depan sekali je, dengar ngajar dulu. Lagi lepas mayang ni baru boleh kata. Maknanya nak buat khianat ni tapi duduk depan, wadah tahu konon-konon dia baik, dia pun tunjuk duduk depan. Kebetulan dia masuk, Hasan Basri baca bab taubat. Kebetulan dia masuk. Kadang-kadang kita baca je tak tahu. Kena atas kepala orang. Ada orang tu kata, kena atas kepala orang ustaz kan. Macam kata saya je. Mana aku tahu. Kebetulan kita dah tahu kena atas kepala dia. Jadi kebetulan masa dia masuk kuliah tu, Hasan Basri baca babu taubat, baca bab taubat. Jadi Hasan Basri pun tentang taubat, terang tentang taubat tu. Di antara Hasan Basri kata, orang ni kalau jahat sangat tak mana, kalau dia betul-betul nak bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala terima, dia kata dosa-dosa besar dia buat dulu, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tak ada dosa. Dia kata semangat untung dosa-dosa dulu tu. Untung. Tapi jangan jadi macam tu. Jadi kata kita buat maksiat dulu, akhir-akhir kita taubat kosong.
Kita kena ingat, kita kena bertaubat sebab kita tak tahu bila kita mati. Kadang-kadang nampak segar saja, tiba-tiba mati. Tak sajanya ngundi pula. Mana? Nampak segar je. Nampak segar. Jadi nak beritahu dalam keadaan tu kita tak tahu, maka kena taubat kepada Allah Taala. Bila saja orang kata, bila saja Hasan Basri terang tentang taubat, cerita-cerita tak taubat, dia kata kalau jahat bagaimanapun dosa dia ni kosong. Maknanya Allah Taala ampunkan segala dosanya. Tak ada langsung dosa dia pernah buat. Oh, dia kata baru dia tahu. Molek kalau dia bertaubat, minta pada Allah kata, mana hak dia buat tu buat dah. Untung saja. Dia pergi tanya, tapi dosa dia besar tak? Besar dalam hati dia mari mikir dalam hati, besar sangat dosa dia. Dia pun teringat apa dia buat dulu. Dia kata kalau pernah bakar, dia kata Tok Guru nak tanya sikit, dia pernah bakar rumah orang dulu. Sebagai contoh lah. Dia kata kalau kita bakar rumah orang dulu, kata, dosa orang bakar rumah orang, kata. Dia dah bakar rumah orang, buat khianat, habis siapa Pak zalim kepada keluarga tu. Habis dia bakar rumah orang, dia kata, kalau dia taubat boleh tak? Hasan Basri kata boleh. Oh, boleh pula. Dia pun mari fikir apa? Dia fikir. Dia kata kalau dia teringat dulu dia pernah kata orang. Dia kata kalau kita kata orang, kita pukul orang, siapa berdarah, siapa sakit orang, kita taubat, Allah Taala ampun tak? Ampun. Habis dosa dia teringat, dia tanya belaka. Tapi tak kata saya. Kadang-kadang orang tanya, orang suruh tanya ustaz. Kalau orang suruh tanya ustaz, ayat pelik-pelik tu. Ayat pelik-pelik. Orang suruh tanya ustaz. Kalau hak tak pelik, dia tanya. Kalau hak pelik-pelik, orang suruh tanya ustaz, bukan saya. Allah, ada sama, tak apalah. Itu orang suruh tanya, tak apalah. Jadi akhir kali dia tanya tu dia kata diri dia kata orang lain. Akhir kali ada di diri dia dah perbuatan tu. Maka katanya Hasan Basri setiap kali dia tanya dosa, kata terima. Allah Taala terima. Orang kata saya buat gini, terima. Kalau orang tu buat gini, terima. Kalau buat macam ni, terima. Habis kata terima belaka. Kata Hasan Basri ginilah, mu kena Tok Utbatul Ghulam. Dia tu. Hasan Basri tanya, Datuk Guru dah kenal orang jahat kenal Tok Guru. Jadi Tok Guru kata mu kenal dah Utbatul Ghulam. Kejut je. Sebab yang tanya tu lah orang dia. Dia pun terkejut, dia kata kenal. Kata Hasan Basri, kalau Utbatul Ghulam tu taubat tu, kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, Allah Taala terima taubat Utbatul Ghulam. Kawan tu duduk depan, dia kata saya lah Utbatul Ghulam. Terkejut Tok Guru tadi, ingat nak buat benda. Hari start pada hari tu, dia pun bertaubat kepada Allah Taala. Katanya akhirnya dia menjadi wali Allah Taala. Kadang-kadang orang-orang yang soleh-soleh jadi wali, dulu-dulu dia nana kok dulu. Tapi dan dia baik pada kita. Baik pada kita. Jadi masalah bila Allah Taala tengok sang hamba tadi benar-benar ikhlas kepada Allah, Allah Taala akan terima. Kalau dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok yang keempat. Bahawa ada ia meninggalkan dosanya sekhendaknya dengan ikhtiarnya, kerana membesarkan bagi Allah Azza wa Jalla dan kerana memeliharakan daripada mukanya pada seksanya semata-mata, bukan kerana takut bagi dunianya. Okey, baik. Dia kata yang keempat, orang tadi bertaubat meninggalkan segala dosa-dosa yang dia buat dengan pilihan dia. Ikhtiar dia dengan pilihan dia, bukan kerana orang paksa. Memang pilihan dia sendiri, mari timbul daripada lubuk hati dia, dia nak bertaubat pada Allah. Macam-macam kadang-kadang. Mari taubat ni, dia orang tu seorang mari kesedaran nak taubat, boleh jadi yang pertama melalui diri dia sendiri. Satu malam dia tak boleh nak tidur je. Dia nak tidur. Akhir kali mari cerita, aku nak mati dah. Dah nak tidur. Akhir kali dia fikir-fikir, tak boleh hidup macam ni. Jiwa kosong je, kena belajar amal ibadat. Mari sendiri. Kadang-kadang dia mari insaf melalui lidah-lidah guru. Dia mari dengar, masuk dalam hati dia, Allah tak, dosa aku banyak dulu. Ada seorang buat Allah. Dia cerita saya, dia kata dia ni tak pernah bukan tak pernah, bukan kaki masjid surah lah. Satu hari dia balah dengan bini dia.
Bila balas bini dia pergi tak kena, dia pergi tak kena, hari-hari kita surah kan masjid. Dia pergi masjid. Jadi pergi masjid tu tak ada niat langsung nak pergi dengar. Tak ada niat langsung dia nak pergi dengar, tapi nak release tension. Maknanya apa ni orang panggil ni? Nak tenangkan fikiran. Nak tenangkan fikiran, duduk surau. Duduk di masjid. Jadi duduk di masjid, dengarlah kuliah. Dengarlah kuliah. Bila dengar kuliah, dah molek. Hak dengar kuliah, dia dengar kuliah tu kena atas kepala dia. Ustaz duk cakap orang tak pergi masjid gini. Dia kata kena dah, baru mari sini. Dia nak tenangkan fikiran, kena. Ustaz duk kata. Hak kata tu ustaz ramah pula. Dah lah dia cerita, dia kata dia pergi dengan kuliah ustaz. Lepas pada tu dia pergi jumpa saya. Jumpa saya, dia kata ustaz malas asar di mana? Malas asar di mana? Dia tanya. Lepas tu kita pergi, dia pun ada. Ada. Akhirnya sehinggakan dia dengar kuliah. Dengar kuliah. Dia kata mujur kat balas dengan bini. Mujur juga. Maknanya dapat insaf dia pada Allah Taala. Kadang-kadang dia kata melalui lidah orang. Lidah orang kadang-kadang. Kadang-kadang melalui perbuatan orang. Bila orang kata ke dia, kamu ni nak sedar diri dah, kena taubat pada Allah, umur kamu dah berapa-berapa dah. Melalui orang kata tadi, akhir kali dia pun jadi insaf. Jadi nak beritahu hidayah ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada seorang tadi, dia pun masih nak tinggal. Tinggal tadi memang keluar daripada lubuk hati dia. Bukan kerana orang paksa, bukan kerana orang bayar piti. Aku pergi piti pun kalau pergi masjid. Maknanya dok, bukan kerana apa-apa dok. Dia tinggal memang kerana hati dia, kerana lubuk hati dia, pilihan dia, dan kerana membesarkan bagi Allah, kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, kerana membesarkan Allah Ta'ala, mengutamakan Allah Ta'ala, nak bertaubat pada Allah, dan kerana memelihara daripada murkanya, ataupun kerana takut diazabkan oleh Allah Ta'ala disebabkan dosa-dosa yang ia lakukan. Sebab tu kita ni kena bertaubat, sebab kita manusia lemah, tidak dapat lari daripada dosa. Tiap-tiap hari selek mata saja, sampai kekejam mata balik nak tidur, dosa semua buat tiap-tiap hari. Maka tidak dapat tidur, kita kena beristighfar, minta ampun, bertaubat pada Allah. Jadi ada juga kerana orang tadi bertaubat, nak jaga daripada kemurkaan Allah, kerana bimbang diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang berdosa, yang banyak dosa, tempatnya adalah neraka, yang kekal di dalamnya, dengan arti kata diazab oleh Allah Taala, yang bersangatan lama duduk dalam neraka. Orang yang duduk dalam neraka tidak rasa, tidak mampu menahannya. Tak ada seorang rasa tahan. Kalau duduk hospital ada orang kalihnya cocok tak benda-benda pun, duk rasa sakit sikit, hak biasa dah. Hak biasa dah. Kena cocok. Ada orang dia tak ada apa, orang sebut betul, bukannya sakit, obat bius. Dalam neraka tak ada bius. Tak ada bius, tak ada apa-apa, semua rasa sakit. Nabi kata serengan